Siapa yang boleh baca Qul huwallahu ahad 100 kali selepas daripada solat ataupun lain daripadanya, tak kira lah. Lepas solat ni makna sama ada lepas sembahyang subuh ke ataupun bila-bila masa dalam satu hari, dia baca 100 kali sambil mandu nak pergi kerja. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Habis kan? Masih lagi membicarakan bab taubat. Syarat-syarat taubat yang telah disebut oleh pengarang manusia yang sudah kita maklum. Hari ini kita sambung surat 45. Dan jikalau adalah maksiat itu, tinggalkan yang wajib. Selalu kita dengar orang tanya, kalau semayang tinggal macam mana Ustaz? Kalau kita tinggal sembahyang, puasa, kita meninggalkan zakat, kan? Macam mana nak buat? Maka tidak dapat tiada daripada dia perbuat dia dahulu. Mana mesti kita langsai. Sembahyang kena qada, kan? Cuma di sana ada pandangan-pandangan dari pandangan mazhab. Mana ada di sana. Kalau Hanafi punya pandangan, kalau orang ada qada, ya, macam mana yang sunat? Jadi kalau Hanafi punya pandangan, kalau sekiranya ada qada, maka dia tidak boleh membuat sunat-sunat yang lain kecuali sunat rawatib je dia. Sunat rawatib, sunat witir, itu je izin lah. Lepas tu lainnya semua kena qada, menumpukan pada qada. Itu pada pandangan mazhab. Tapi pada Syafi'i tak. Pada mazhab Syafi'i, hendaklah dia memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat supaya dapat menampung daripada kekurangan-kekurangan yang dilakukan. Ini semua perbahasan-perbahasan ulama. Ala kulli halnya, siapa yang ada meninggalkan hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib kena melansaikan. Tak kira lah berapa lama dia kena ambil. Dan kalau dia dah tak tahu dah, dia agak-agak je lah berapa lah tahun. Contohnya daripada dia baru ingat tangga Masjid Al-Azim ni, baru dia ingat, baru dia tahu, dia agak-agak lah berapa tahun, dia qada lah semua sebanyaknya. Dan bila kita menyebut tentang qada, terutama sembahyang, dia qada ini dia tak terikat dengan waktu. Maksudnya tak terikat dengan waktu. Macam contohnya kita nak qada subuh, mesti dalam waktu subuh tak? Kerana Nabi SAW ketika mana tertinggal dengan sebab tertidur sembahyang subuh, Nabi tak terjaga pada sembahyang subuh, Nabi mengqadakkan setelah masuk waktu duha. Jadi kerana apa? Kerana qada ni dia dah keluar daripada waktu asal dia. Itu buat dia nama qadaan. Dia boleh dilakukan di mana-mana waktu.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan dia tidak ada di sana larangan melakukan pada waktu tahrim. Macam contohnya lepas asar, lepas subuh kita nak buat sembahyang qada kan, dia tak terikat. Yang tidak dibolehkan selepas asar, selepas subuh tu ialah sembahyang-sembahyang sunat, yang tak ada makna asbabnya, sebab yang terdahulu tak ada, itu tak dibenarkan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, termasuklah kalau puasa ni ala kulli hal lagi orang boleh mengqadakkan. Kalau sekiranya ada ahli keluarga nak mengqadakkan, boleh. Ataupun orang lain nak mengqadakkan untuk dia, boleh dengan keizinan ahli keluarga, wali. Contoh dia meninggalkan puasa dia banyak, kita ada kawan masa hidup, kawan ni memang baik punya, dan jumpa dengan wali, dia kata ayah kamu ni masa muda-muda dengan saya banyak kali dia tak puasa, sepatutnya saya, tapi saya taubat lebih awal kan. Jadi maknanya saya ni nak tolong qadakkan puasa untuk dia, maka mestilah mendapat keizinan wali. Kalau tak ada izin wali tak boleh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, begitu juga haji, begitu juga zakat, mesti dilaksaikan terlebih dahulu. Inilah maknanya kalau kita meninggalkan maksiat yang wajib, meninggalkan suatu rukun yang wajib yang dia jadi maksiat. Meninggalkan rukun ini tu, sembahyang kita tinggalkan, dia jadi maksiat, sebab dikata orang itu maasi, orang yang buat dosa. Atau adalah maksiat itu hukuk anak Adam. Kalau sekiranya maksiat itu bersangkutan dengan anak Adam, seperti mana umpat orang atau curi hak orang atau lainnya, maka tiada minta halal daripada empunyanya, atau mengembalikan hukuk iaitu hak kepada empunyanya jika ada hukuk itu harta. Ni kalau bersangkutan dengan manusia, ini payah sikit lah. Ni kalau kita hutang dengan Allah, senang kita nak berurusan dengan Allah. Tapi ni kalau berhutang dengan manusia ni, nak berurusan dengan manusia ni, andai kata dia dah mati, andai kata dia tak maafkan, ini yang menjadi satu kepayahan kepada kita tuan-tuan, apabila kita masalah kita dengan anak Adam. Kita mengumpat orang berdosa, itu dosa. Jadi macam mana kita kena jumpa dia minta maaf, orang tu tak maafkan, macam mana? Ini jadi masalah yang akan timbul dengan sebab kesan daripada mengumpat. Jadi tuan-tuan, ataupun dia ni mengambil hak orang, sama ada harta atau apa sahaja kepunyaan orang lain, hendaklah dia minta halal. Ini kalau duduk dalam kampung, ini biasa berlaku. Tengok rambutan orang masak kan, dia main petik je. Dia kata pokok rambutan ni sebelah kita dapat daun, tak apa, boleh ambil. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh macam kira macam tu, tak boleh kan. Dia punya pokok, tetap dia punya pokok. Hukum kita ambil berdosa, maka hendaklah meminta izin. Kena minta izin. Jangan kata ini sebelah dahan ni jatuh kat kita, ini kita punya. Jangan main hukum macam tu, dia tak boleh kan. Ini dalam kampung macam tu lah, biasa lah. Duduk dalam kampung, rumah tak berpagar, dia tanam serai dekat tanah kita tak, garis kita tak, dia tanam dekat kawasan kita ni, masak lemak boleh ambil, main ambil je kan. Bertahun-tahun masak lemak serai orang lain tak bercakap, datang semayang elok je, perut berbunyi je. Mana nak sah kan? Mana nak dapat makna khusyuk dalam semayang? Serai orang dia tedas. Jadi tuan-tuan, jangan ambil ringan dalam masalah ni. Ini kena minta halal kan? Kita kena minta maknanya maaf kepada, ataupun mengembalikan kepada empunya. Jika ada hukuk itu harta, hak tu bersangkutan dengan harta, kena kembalikan. Ini yang disebut oleh pengarang kepada kita.
Maka menyesal atas perbuatan maksiat itu tiada tahqiq, makna tak sempurna. Kita menyesal pada maksiat, menyesal tu tak sempurna. Menyesali melainkan kemudian daripada kita ketahui dengan yakin serta banyakkan fikir bahawasanya adalah dosa itu besar mudaratnya di dalam akhirat, dan ialah yang mendindingkan antara kita dengan Tuhan dari segala naim, iaitu nikmat akhirat yang kita perkenang dan kasihkan akan dia, yang kita harap pada dia. Jadi tuan-tuan, maksiat ini dia menjadi penghalang, menjadi hijab kepada kita ni untuk terdinding daripada nikmat Allah di akhirat, di yaumul akhirat. Yang kita ni, kita mengharapkan bila kita dah bertaubat, kita dah menyelesaikan semua hutang kita, sama ada pada Allah, pada manusia, kita mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala, iaitu rahmat Allah Ta'ala. Itu je yang kita boleh harap, kan? Kerana Allah Ta'ala boleh memaafkan, boleh juga tidak memaafkan. Itu semua adalah di dalam maknanya rahmat, dalam keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Maka tatkala kita ketahui bahawasanya dosa itu mendinding antara kita dengan kekasih kita, iaitu Allah, jadi susah hati kita dan runsinglah kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita ni ada dosa, kita tahu dosa ni menjadi hijab, jadi hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang ada dosa, bila dia tahu itu hijab, dia jadi runsing, dia jadi susah hati. Tapi ada juga orang buat dosa selamba je, kan? Dia tak ada susah hati, besok buat lagi, besok buat lagi. Ini tuan-tuan orang yang Allah Ta'ala bagi taufik. Bila dia buat dosa, dia mengetahui yang dia buat itu satu dosa, dia dengan Allah Ta'ala dia jadi runsing, dia jadi susah hati. Maka apa kesan dia? Iaitu maka tatkala itu jadi membawa penyesalan atas perbuatan itu dengan sebenar-benar sesal. Itu kesannya. Kesannya bila orang ni dia runsing, dia buat dosa dengan Allah. Allah, aku buat dosa dengan Allah, kan? Aku buat dosa dengan Allah. Kenapalah aku boleh buat macam ni? Kenapalah aku buat macam ni? Kenapa? Bukan aku tak tahu pergi belanja dekat Masjid Al-Azim 5 hari 5 kali dalam seminggu tu. Kenapalah boleh buat ni? Selipar Pak Imam aku rembat, ya Allah. Jadi dia timbul penyesalan. Maka orang yang menyesal ini tuan-tuan dengan sebab perbuatan dia tadi, maka itulah yang dikatakan sebenar-benar kesan. Dia jadi sebenar-benar kesan. Dengan sebab runsing tadi akan timbul penyesalan yang sampai kepada makna lubuk hati dia. Maka hendaklah kita banyakkan menyesal dan memberi manfaat dahulu. Menyesal tuan-tuan, dia suruh apa? Menyesal dahulu. Kan orang tua-tua kata menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tak berguna. Jadi disebutkan bahawa bila kita berdosa kepada Allah, dia suruh penyesalan itu penyesalan dahulu. Apa maksud penyesalan dahulu? Iaitu menyesal ketika mana ada di dunia. Tahu kita hidup, Allah Ta'ala beri kita umur, Allah Ta'ala beri kita kekuatan, waktu ni lah nak menyesal. Besok jangan dah sakit baru nak menyesal. Asal tak pergi masjid, kan? Besok dah tak boleh melihat, mata dah kabur, nak bandu kereta pun tak boleh, nak bawa motor pun tak boleh, baru menyesal. Allah, terngiang-ngiang kat telinga suara azan, tak boleh pergi masjid. Dulu dia dengar sebelah je, haram pun tidak, haram pun tak sampai. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak menyesal ni waktu ni lah, waktu kita diberi kesempatan oleh Allah, waktu kita diberi ruang oleh Allah, diberi sihat oleh Allah, waktu ni lah kita nak menyesal.
Besok kalau dah sakit ataupun yang lebih parah daripada itu, dah mati baru nak menyesal, itu tak ada guna. Kita dah masuk alam barzah dah, baru nak menyesal. Ya Allah, berikanlah waktu untuk aku balik ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, aku dah lihat, aku dah dengar, kembalikanlah aku ke atas dunia supaya aku boleh buat ibadat. Tak mungkin, tuan-tuan. Itu satu perkara yang mustahil. Mustahil orang yang dah mati dia boleh dikembalikan balik. Kerana Allah Ta'ala beri peluang sekali hidup kemudian mati. Mati itu alam barzah, kemudian proses kehidupan itu ialah alam lain, bukan alam dunia lagi. Di dunia Allah Ta'ala bagi peluang hidup sekali saja. Waktu hidup inilah yang kita nak gunakan kesempatan supaya waktu ini kalau kita nak menyesal, inilah masanya. Menyesal ketika mana kita kembali kepada Allah, dia tak memberi manfaat. Usia yang Allah Ta'ala bagi 50 tahun, 60 tahun, kalaulah Allah Ta'ala memberi waktu kepada kita balik 1 minit, 1 minit kita boleh buat apa? Dalam usia 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun Allah Ta'ala bagi kesempatan hidup, 40 tahun dia tak boleh buat 1 minit, dia boleh buat apa? Tak boleh. Ini maknanya kalam mustahil. Nah, kalam apa tu sebab tuan-tuan dilontarkan oleh orang ni? Kerana inilah kalam penyesalan. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran supaya manusia ambil iktibar. Jangan sampai kalam ini keluar daripada mulut kita. Sebab tu dia suruh menyesal dulu, menyesal. Tadi ni sesal dulu. Dan lagi yang saya dia bagi tiap-tiap orang bahawa dia baca Qul huwallahu ahad, ya, di dalam sakit matinya. Mana orang yang dia sakit, ya, sakit yang nak membawa kematian, kan? Dia rasa ni sakit ni umur tak panjang, maka hendaklah dia melazimkan dalam sakit dia, terutama orang sakit ni. Orang sakit ni jangan sibuk dengan handphone. Ni sakit-sakit pun main handphone, buka Facebook. Kau dah nak terbang, kan? Main Facebook lagi. Orang-orang sakit, tuan-tuan, tak kira lah sakit kalau dia tak kira bawa maut tak bawa maut, apa yang dia kena buat iaitu membanyak amal waktu sakit. Terutamanya apa? Dia suruh membaca Qul huwallahu ahad. Lazimkan orang baca Qul huwallahu ahad waktu sakit, kan? Menderita sakit, baca Qul huwallahu banyak-banyak. Dan ataupun membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk. InsyaAllah nanti kita kita akan buat di Masjid Negeri ni selepas solat Isyak, kan? Untuk mungkin minggu akan datang selepas solat Isyak, imam akan baca surah Tabarak, akan diikuti oleh semua orang, kan? InsyaAllah nanti kita akan laksanakan program ni. Kita buatlah, tambahlah sikit-sikit amal kebaikan, kan? InsyaAllah tolong doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan, kan? Dia masalahnya kalau kita nak suruh ni pun, kalau dia tak nak buat pun masalah juga. Nak kena ada orang yang lead, yang mulakan dulu. InsyaAllah. Jadi kita akan foto state kan? Jadi surah Mulk saja. Nanti bila dah jadi kelaziman surah Mulk, baca surah lain pula. Mudah sikit-sikit, insyaAllah, kan? InsyaAllah nanti kita akan laksanakan. Jadi baca surah Mulk ni pada tiap-tiap malam, kerana orang yang membaca suratul Mulk, yang baca surah Mulk, dan dia baca Qul huwallahu ahad dalam sakitnya, dan orang yang membaca Tabarak tadi pada tiap-tiap malam, lepas daripada soal munkar dalam kubur, seperti mana sabda Nabi SAW. Jadi siapa yang baca Qul huwallahu ahad, baca suratul Mulk, sama ada waktu dia sakit nak mati,
ataupun dia baca surah Tabarak ini jadi kelaziman tiap-tiap malam, asbab daripada membaca surah ni tadi, dia menjadi maknanya perisai kepada orang yang mati dalam kubur. Dia jadi perisai. Menjadi apa? Makna perisai daripada pelepasan soal mungkar di dalam kubur. Kerana Nabi sebut di dalam hadisnya, man qara'a surata qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftan fi qabrihi wa amina min daghtatin qabri wa hamalatil malaikatu yaumal qiyamah bi ajnihatiha hatta yajizu nahu ala sirati ilal jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad di dalam sakit, yang mati ia padanya, mana dia baca qul huwallah, takdir umur dia, mati dia, tiada kena fitnah dalam kubur. Kita dah tahu dah fitnah kubur ni apa? Soalan kubur, hempetan kubur, kan? Itu semua fitnah, kan? Jadi itu dalam kubur ni ada soal munkar, soal munkar nakir, ni semua ada dalam kubur, kan? Ini dikata fitnah kubur. Dan dikata apa? Dan tiada kena fitnah dalam kuburnya, dan aman daripada dihimpit kubur dan menanggungkan dia oleh malaikat pada hari kiamat dengan segala sayapnya sehingga membawa lalu mereka itu akan dia atas siratul mustaqim kepada syurga. Jadi ketika mana dia nak melintas sirat besok, malaikat akan jaga dia, mengiring dia dengan sayap-sayap dia sehingga dia lepas melintasi sirat. Ini kelebihan orang yang membaca qul huwallahu ahad saat dia nak mati, ataupun membaca tabarakallazi waktu dia tidur, sebelum dia tidur, kan? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dekat situ, dikata sirat. Sirat ini lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Keadaan manusia yang melaluinya adalah berlainan mengikut kadar amalan yang dilakukan ketika di dunia. Ada yang merangkak, ada yang melaluinya sepantas kilat. Macam-macam keadaan. Semua orang akan melalui sirat. Tak ada orang yang tak ada lalu, semua lalu. Cuma gaya lalu dia tu berbeza-beza. Ada orang yang berkenderaan, ada orang yang lalu seperti kilat, ada orang yang lalu jatuh bangun jatuh, kan? Ada yang merangkak, ada yang berlari. Masing-masing bergantung kepada amalan masing-masing. Tuan-tuan banyak amalan, senang tuan-tuan lalu. Sirat besok lalu macam bawa kereta laju buat. Jadi orang yang tak ada amalan, jatuh, lalu jatuh. Kerana di bawah sirat ini tuan-tuan ada benda yang mengait, dia kait. Kalau dikait, kena jatuh. Itu bergantung kepada amalan masing-masing. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi salatin aw ghairiha kutiba lahu bara'atun minan nar. Siapa yang boleh baca qul huwallahu ahad 100 kali selepas daripada solat ataupun lain daripadanya, tak kira lah, lepas solat ni makna sama ada lepas sembahyang subuh ke ataupun bila-bila masa dalam satu hari, dia baca 100 kali sambil mandu nak pergi kerja, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Habis tuan-tuan, kan? Tuan-tuan cuba buat 100 kali itu tak banyak, kan? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat je, kan? Kalau nak pergi kerja tu habis. Pergi kerja separuh, balik kerja separuh, habis.
100. Apa kelebihan orang baca qul huwallahu ahad? Allah Ta'ala lepaskan dia daripada api neraka Allah Ta'ala. Tuan-tuan, api neraka ni bukan macam api dunia lah. Api yang Allah Ta'ala telah nyalakan ratusan ribu tahun. Api yang daripada merah 1000 tahun dinyalakan dia warna merah, 1000 tahun lagi dinyalakan dia jadi warna biru, 1000 lagi tahun lagi jadi putih, dan 1000 tahun tu sampai jadi hitam. Itu yang paling panas sekali. Bukan satu hari punya nyala. Kita api dekat dapur pun, itu yang pakai gas pun kita tak boleh tahan. Tuan-tuan, itu api dia cuma merah kuningnya. Ini kalau api dah sampai putih hitam, Allah, itu bukan api ni yang boleh kita sanggup lagi untuk kita tempuh. Tempoh dinyalakan satu-satu peringkat api ni lama, 1000 tahun. Dia bertukar. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu ada satu riwayat menyebutkan ada orang yang keluar daripada neraka, orang yang terakhir keluar daripada neraka. Dia keluar tu daripada neraka pun masih lagi dijilat oleh api. Ni dia punya api punya jilang kan, masih kena lagi. Itu pun dia rasa, disebut di dalam hadis Nabi SAW, waktu dia keluar tu walaupun masih disambar lagi oleh api, dia rasa tidak adalah kebahagiaan yang diterima oleh orang lain melainkan dia. Itu dah cukup bahagia dah daripada dia duduk dalam api. Walaupun kena sambar lagi, terbakar lagi kena sambar, itu dah bahagia dah tuan-tuan. Nak tunjuk apa tuan-tuan? Dan disebut di dalam Al-Quran bahawa api neraka ni dahsyatnya macam mana? 1000 tahun perjalanan dah boleh dengar bunyi dah. Tuan-tuan bayangkan 1000 tahun perjalanan. Jarak 1000 tahun perjalanan ni macam mana? Boleh dengar bunyi api neraka. Allah, dia punya marahnya kerana nak membakar orang yang berdosa kepada Allah. Itu sebab kita dengan kasih sayang Allah Ta'ala beri bunyi neraka ni 1000 tahun perjalanan. Tapi orang yang diberi masuk syurga 500 tahun perjalanan, dia dah boleh hidu, maknanya bau syurga. Ni nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala jauhkan neraka ni, Allah Ta'ala jauhkan 1000 tahun kan? Tapi syurga ni Allah Ta'ala dekat kan, nikmat dia dekat. Walaupun 500 tahun bau dah boleh cium dah. Inilah dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita mengambil iktibar dan mengambil maknanya ingatan daripada Nabi SAW. Jadi dengan sebab itu dikatakan dimerdekakan itu, dilepaskan dia daripada api neraka lah ya? Dan lagi sayu dia bagi tiap-tiap seorang bahawa ia membanyakkan sebut la ilaha illallah. Tuan-tuan, zikir la ilaha illallah ni kalau dalam kadar biasa, bagi kita orang awam ni paling kurang tuan-tuan 100 kali. Tuan-tuan kena baca la ilaha illallah ni paling kurang 100 kali sehari. Ni kalau kita ikutkan la ilaha illallah tu punya kalimat, dia lebih. Tuan-tuan kena baca 12,000. Banyak tu 12,000 kan? Tapi paling kurang tuan-tuan, jangan tuan-tuan tidak berzikir, zikir tauhid ni jangan tinggal satu hari paling kurang 100. Ini orang kata paling bangsat lah kita, paling sedikit lah. Tuan-tuan carilah jalan tuan-tuan, macam mana nak dapatkan 100 ni. Tiap-tiap hari kena istiqamah 100 kali la ilaha illallah. Jangan speed tuan-tuan, la ilaha illallah sampai tak bunyi lah. Zikir dia ni kita kena tadabbur la ilaha illallah. Hati kita kena bergerak.
tiada Tuhan melain Allah, la ilaha illallah. Jadi kita baca lisan, hati kita kena jalan sama. Dia kena jalan function dua sekali. Jangan lidah yang tak boleh. Sebab zikir tauhid ini dia mesti ditasdikkan, mesti dimasukkan dalam hati kita. Cuma kalau dalam tarikat ni dia berbeza lah. Tapi macam kita ni orang awam zikir aja lah kan? Sebab kalau orang ambil tarikat, dia kalau zikir la ilaha illallah ni, dia ada tempat mula dan ada tempat dia kena jatuhkan. Mana tempat dia mula, tarik nafas kat mana, nak dia tanam dia kat mana. Itu kita kena belajar betul-betul bab tarikat atau bab zikir. Tapi kita tak payahlah tu tuan-tuan, zikir aja lah la ilaha illallah ni 100 kali. Seboleh-bolehnya kalau kita zikir la ilaha illallah ni, hadirkanlah makna dia. Cukuplah. Nak zikir sampai ribu-ribu ni kita belum sampai makam lagi kan? Tapi kalau boleh buat, Masya Allah, ini memang ahli syurga tuan-tuan, ahli syurga kan? Mana dikata apa? Memperbanyakkan sebut la ilaha illallah serta dihadirkan maknanya, iaitu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Maka sekurang-kurangnya 12,000 sehari semalam. Dia kata sebab Tuan Tabal ni dia tarikat, dia merupakan maknanya guru tarikat kan? Jadi orang tarikat ni 12,000 kali ni itu sikit lah kat dia kan? 12,000 kali. Sebab apa dikata 12,000 itu mengikut kaifiat tarikat yang diambil oleh Tuan Tabal, pengarang kitab kita ni. Kerana setiap tarikat sufi itu mempunyai kaedah dan kaifiat masing-masing dalam melaksanakan perintah zikrullah. Adapun atas kaedah umum bahawa dikata kalimah ini mempunyai 12 huruf. La ilaha illallah tu tuan-tuan kira tu, dia ada 12 huruf. Jadi satu huruf mewakili 1000. Jadi kalau 12 maknanya 12,000 kali. Itu pada tarikat lah. Dia kalau orang ambil tarikat ni, dan tarikat ini tuan-tuan, kalau dia berzikir, dia bukan sekali banyak. Guru akan memandu mursyid, dia akan memandu murid. Dia dalam beri zikir ni tuan-tuan, dia akan tengok dulu anak murid dia. 10 je lah, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kau kena zikir 10. Nanti jumpa balik dengan tuan guru, dia tengok, oh tak boleh 10. Makna apa? Kita boleh naik ni, kita tak boleh naik ni. Sebab banyak. Sebab guru ni, dia mursyid ni, dia akan memantau perjalanan murid ni. Kalau bertarikat, dia akan memantau perjalanan murid. Dia akan tengok murid ni kan? Boleh naik makam, tak ada kan? Kita ni tuan-tuan masih, kalau macam kita ni bukan makam, kita belum dapat makam. Makam kat bawah tu kan? Kita belum dapat makam lagi. Kita ni hal, kita berada dalam hal. Maksudnya apa hal? Kerjanya apa hal? Hal ni tuan-tuan maknanya keadaan. Dia kalau zikir, kejap buat, kejap tidak, kejap boleh istiqamah, kejap ada datang seminggu, sebulan tak datang. Itu hal. Dia boleh berubah-ubah. Dia kalau orang dah tetap tu, dia naik kepada makam. Ni makam dia lain. Dia makam. Itu sebabnya orang sabar, kalau dia sabar, dia belum naik makam sabar. Sabar ni, orang sabar ni, kalau makam sabar dia lain. Kalau sabar pada hal dia lain, dia tak sama. Jadi kita ni tak istiqamah lagi. Sebab tu kita punya kedudukan hal berubah-ubah. Kejap baca Quran, kejap tak baca. Tapi banyak tak baca daripada baca kan? Tu kita hal lagi.
dia kejap boleh, kejap tak ni. Dia belum istiqamah. Jadi tuan-tuan, itu yang bila dalam tarikat ini dia membentuk daripada hal turun kepada makam, turun kepada yang lain-lain, sampailah dia sampai ke muncak daripada zikir tadi. Jadi tuan-tuan, itu sebabnya kalau tuan-tuan dengar orang zikir dia tak ada lisan, dia zikir nafas pula. Ni kalau nak buka rahsia-rahsia ni nanti takut tak faham, kan? Takut tak faham. Cukuplah dikata apa, bagi kita orang awam ni, kalau orang bertarikat 12,000 kali. Bagi kita ni tuan-tuan, paling kurang tuan-tuan kena zikir la ilaha illallah, jangan tinggal setiap hari 100 kali. Itu paling orang kata tak boleh lah, 100 kali bagi kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Cuba zikir dengan beri makna, hati kita beri makna, kan? Okey. Itu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka sekurang-kurangnya 12,000 sehari semalam, dan yang sebanyak-banyaknya bahawa tiada jangan berhenti daripada menyebut siang dan malam, melainkan waktu makna jendera, waktu mengantuk. Kalau waktu mengantuk tu tak payahlah zikir, sebab dia jadi lain. Jadi lain apa? Salah dia punya zikir pula, kan? Orang dah ngantuk ni, kalau dia baca pun mengaban-ngaban saja. Berhentilah waktu jendera ni, maknanya waktu orang dah mengantuk lah, kan? Itu tak payah lagi lah, tak payah berzikir lagi. Takut yang dimintanya lain, yang dizikir pun lain. Jadi waktu tu berhentilah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Ni bagi kita lah. Kerana sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Siapa yang berzikir mengatakan la ilaha illallah pada hal ikhlas, kan? Ikhlas ni macam mana? Lawan dia 4: riya, ujub, sum'ah, takbur. Itu ikhlas. Kalau tak ada salah satu daripada sifat ni, lawan sifat ni, mana ikhlas itu. Kalau ada, tengok aku je boleh buat, dah, itu makna tak ikhlas, tidak ikhlas. Buat baca kuat-kuat supaya orang dengar, kan? Itu dah ada riak, itu dah tak ikhlas, kan? Ikhlas ni itu dia, lawan daripada ikhlas 4. Kita nak timbang kita punya amalan ikhlas atau tidak, tengok 4 ni. Kalau ada makna dalam diri kita dalam waktu kita ibadat, dalam waktu kita membuat satu amalan, ada salah satu daripada ni, makna tak ikhlas. Itu dia punya timbangannya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Maka kata orang yang ikhlas menyebut la ilaha illallah, saya masuk syurga ia. Ikhlas tu pentingnya, ibadat ni kena ikhlas kepada Allah. Dan diriwayatkan orang bahawasanya apabila berkata oleh hamba Allah akan la ilaha illallah, maka datang kalimah itu kepada surat amalannya yang disurat oleh malaikat, maka tiada lalu ia di atas kejahatan dalam surat itu melainkan menghapus. Maknanya kalimah la ilaha illallah dan maknanya dia boleh menghapuskan, memadamkan dosa, kan? Apa yang tercatat tu dia boleh padamkan dalam suratan amal. Ia akan kejahatan, menghapuskan ia akan kejahatan itu, sehingga mendapat ia kebajikan di dalam surat itu seperti kebajikan kalimah itu juga, maka ia duduk pada sisinya. Inilah kelebihan kita membanyakkan apa ni, menyebut la ilaha illallah, kan? Saya teringat waktu Allah yarham apa ni, Datuk Haji Muhammad dulu mengajar di sini. Dia mengajar di masjid apa ni, Kampung Baru.
Di Masjid Kampung Baru ni tuan-tuan, dia ada kumpulan orang tua-tua kan, dia punya zikir la ilaha illallah satu hari 75,000 kali. Jadi Datuk Muhammad ni, dia kalau ada masalah-masalah, dia minta kawan-kawan ni, ni yang orang ni yang dah zikir sampai 75,000 kali la ilaha illallah ni, untuk bantu dia. Ini tuan-tuan 75,000 tuan-tuan, bukan 75 ringgit kan, bukan 75 kali, 75,000 kali setiap orang berzikir. Ini makam betul lah. Dekat di kampung baru tu dia ada kumpulan tu yang melazimkan. Itu waktu Allahyarham tu masih hidup lah, dia mengajar di sini, dia menceritakan. Jadi ini hebat tuan-tuan. Orang kalau dah boleh zikir sampai macam tu banyak, ini bukan taraf kita lagi dah kan, bukan taraf kita. Jadi inilah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan disebut oleh pengarang dan lagi pula bahawasanya orang yang membanyakkan menyebut kalimah ini, insya-Allah taala bercahayalah hatinya dan disucikan batinnya dengan zuhud. Orang yang ni, orang yang lazim sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah kan, maka Allah Ta'ala cahayakan hati dia. Bila hati kita ni hari ini tuan-tuan, yang sebab kita susah mengaji, payah kan, mengaji payah, orang bagi nasihat payah nak terima, orang tegur payah nak terima. Sebab apa? Hati kita tu tak ada nur, tak ada cahaya, dia terhijab. Sebab tu nur tak boleh masuk tempat gelap kan. Sebab tu kita semayang, memang kita semayang kan. Orang tegur pakcik ni semayang kan, kalau pakcik sakit semayang lah tepi, aku nak semayang tengah juga, degil pula tu kan, degil pula tu. Pakcik semayang pakai kursi, semayang lah tepi. Apa kau ingat aku ni ukang buat di masjid? Marah pula tu kan. Kenapa tuan-tuan? Dia bila kita tegur ni, kerana hati tu dia ada hijab, dia tak boleh masuk cahaya, tak boleh masuk dalam tempat gelap kan. Walaupun kita semayang, datang semayang, habis tanda-tanda punya paip semua dipatahnya. Kita kata ni ada juga bandal di sini kan? Tak? Sampai kering tangki kat atas, orang masuk-masuk buang air, buka-buka tak ada air, dia pun geram, dia patah juga. Ni pun bandala juga ya tuan-tuan. Dia masalah jiwa. Sebab tu kita kena membanyakkan zikrullah. Semayang belum tentu lagi kan. Kita semayang tu belum lagi dia menjadi cahaya. Sebab cahaya ni dia masuk dalam hati, dia perlu pada zikir banyak. Jadi bila kita zikir kurang tu jadi masalah. Orang tegur tak nak dengar kan, orang beri nasihat tak nak terima kan. Orang kata ni dalam masjid tak boleh cas handphone. Kau ingat apa? Aku derma kau. Dia ingat derma dia boleh cas. Dia marah kita tuan-tuan. Saya derma dalam masjid, takkan saya nak cas handphone tak ni? Ini masjid bukan tempat cas handphone kan. Bila kita beri nasihat, dia tak nak terima. Ini hati tu tuan-tuan, kerana dia terhijab. Kenapa? Dia zul, maknanya gelap. Kita beri nasihat, dia melantun balik. Itu dia. Ini yang terjadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa kita perlu banyak zikrullah? Dia. Kenapa kita perlu banyak zikrullah? Sebab ni, kerana nak mencahayakan hati, nak mencahayakan batin kita. Dengan itu maknanya akan jadi zuhud kan. Zuhud ni bukan semestinya orang pakai pakaian koyak rabak. Tak, itu
Zuhud ini tuan-tuan, dia meninggalkan barang yang tidak perlu, kan? Boleh makan, makan berlebihan tak mau. Itu zuhud. Makan kita nak sedap, orang zuhud makan sekadar untuk menguatkan tulang belakang. Boleh makan, boleh ibadat, cukup. Bukan nak cari sedap makan. Kita makan nak sedap, kan? Kita ni peringkat kita ni makan mesti nak sedap. Nak, kalau makan nak kena ada ulam. Tak ada ulam tak boleh makan, kan? Itu maknanya belum sampai zuhud lagi, ya tak? Sebab kita nak sedap lagi. Orang zuhud tak makan gitu. Dia boleh makan bukan kerana hawa nafsu, makan untuk menguatkan tulang belakang, cukup untuk ibadat, dah lah. Jangan sampai tak makan, nak berdiri pun tak boleh. Itu tak boleh lah. Ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat ni lah. Artinya suci batin itu daripada cenderung kepada perkara yang fana. Mana bila kata suci batin ini, ialah cenderung kepada perkara yang fana dan hilang hatinya daripada kepercayaan dengan barang yang kekal. Jadi tuan-tuan, dia tak terikat, hati dia tak terikat dengan benda-benda yang ditinggalkan, kan? Hari ni kita dalam keadaan kita ni masih terikat lagi. Ni besok ni kalau saya tak simpan ni, besok dah tua apa saya nak makan? Kita masih ada ingat itu, sebab kita ingat kita baru sampai tua. Ni besok kalau tak ada ni, besok macam mana saya, kan? Sebab saya kena simpan. Dia rasa yang dia simpan tu dia sempat makan. Tu masih kita lagi lah, kan? Jadi itulah kita punya kedudukan ni. Maka jikalau tangannya berpegang kepada harta yang halal sekalipun, harta itu seperti barang, seperti orang beri pinjam jual. Ni kata-kata yang kita kena pegang, tuan-tuan, ya. Maknanya jikalau tangannya berpegang dengan harta yang halal sekalipun, harta itu seperti orang beri pinjam jual. Bila-bila dia boleh ambil, kan? Dia bila-bila boleh ambil. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kisah sebagai seorang ulama, seorang ulama, dia ada isteri, isteri dia ni duk jaga dia, sayang kepada dia. Jadi dia, bila dia ada isteri jaga dia, dia boleh tumpulah tiap-tiap hari mengajar. Orang datang mengajar. Takdir Allah Ta'ala, isteri dia meninggal dunia. Jadi dia rasa frust, dia rasa tertekan. Dia tutup kelas, dia tulis kat pintu pagar, tok guru tak mengajar, kan? Jadi orang pun tersekat nak belajar ilmu. Sedangkan dia tok guru, isteri meninggal, habis dia punya pegangan. Maka ada seorang anak murid, dia kata tok guru ni kena tegur ni, kan? Jadi dia pun datang rumah tok guru, sebab dia letak dekat depan pintu, ada orang jaga, siapa-siapa nak datang suruh balik, kan? Jadi adalah seorang anak murid datang, dia kata nak jumpa tok guru. Orang yang jaga tu kata tak ada, tok guru tak nak jumpa siapa. Anak murid tu kata kalau tok guru tak nak jumpa saya tak nak balik. Sebab yang datang ni perempuan, kan? Yang datang ni perempuan, saya tak nak balik. Jadi orang ni pun jumpa tok guru. Tok guru, ada seorang anak murid perempuan nak jumpa tok guru. Dia kata kalau tok guru tak nak jumpa dengan dia, dia tak nak balik, dia nak tidur kat tepi pagar. Tok guru susah tidur, kan? Dia kata tak apa, masuk. Maka dia kata apa? Wahai tuan guru, apakah pandangan tuan kalau sekiranya orang memberikan pinjaman kepada tuan emas, kemudian dia datang pada masa yang telah ditentukan untuk mengambil balik,
apa yang perlu dilakukan. Dia kata kalau macam tu dah pinjam, kena pulang lah. Maka inilah perempuan ni pun kata, dia kata, wahai tuan guru, sesungguhnya isteri tuan itu adalah milik Allah, kan? Sampai masa Allah Ta'ala ambil balik, baru tok guru tersedar balik. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hidup ni kena ada kawan. Kawan yang boleh beri nasihat. Tok guru pun lemas juga, kan? Kadang-kadang tok guru pun inam puja, kan? Kena ada orang beri nasihat. Tok guru sedar, baru tersedar yang dibuat tu silap. Jadi inilah dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kita ada, yang kita milik, semuanya Allah Ta'ala bagi pinjam, bukan milik kekal sampai masa Allah Ta'ala bagi. Termasuklah nyawa yang ada dalam diri kita ni Allah Ta'ala bagi pinjam. Dengan sebab itu waktu Allah Ta'ala bagi pinjam, gunakanlah maknanya nyawa ni dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak menyesal di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita. Kita sambung lagi bicara kita pada masa yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna anta a'lamu minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.